Baik, seterusnya kita ke kandungan nombor 4, tuan-tuan dan puan. Baik, kandungan nombor 4 di dalam keperluan laporan dokumentasi, tajuk utamanya adalah keberhasilan projek. Keberhasilan projek, tuan-tuan dan puan, dia bahagi kepada dua komponen utama, iaitu pelaporan mengenai outcome yang membawa weightage pemarkahan sebanyak 35. Okay. Dan keberhasilan projek yang seterusnya adalah berkaitan dengan pelaporan ke atas impact projek berkenaan. Dan untuk pelaporan di bawah keberhasilan yang berkaitan dengan impact projek nombor 4, dia menyediakan 18 markah. So, membawa maksud bahawa tuan-tuan dan puan, kalau sekiranya tuan-tuan campur 35 dengan 18, jumlahnya adalah 53 markah. So, maknanya 53% daripada keseluruhan penilaian pemarkahan ke atas projek Horizon Baharu KIK, tuan-tuan dan puan, terkandung di dalam komponen keberhasilan projek, outcome dan juga impact. Sekarang kawan-kawan bandingkan dengan keperluan penyediaan dokumentasi berkenaan, iaitu 15 muka surat, membawa maksud 53 komponen di bawah keberhasilan projek ini perlu disediakan sekurang-kurangnya 8 muka surat, tuan-tuan. So, mengikut pengalaman saya, tuan-tuan dan puan, komponen keberhasilan projek ini, kebanyakan kumpulan tak faham mengenai weightage pemarkahan. Mereka hanya menyediakan di dalam komponen ini 2 muka surat saja ataupun 3 muka surat saja. Dan pelaporan tersebut pun kurang profesional. Kenapa? Tidak tahu untuk membezakan antara outcome dan juga impact. So, maka dengan itu tuan-tuan disarankan untuk datang berkursuslah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rahsia untuk melaporkan komponen keberhasilan projek. Okey, kalau kita lihat tuan-tuan, pencapaian outcome, faedah sampingan yang boleh diperolehi daripada projek yang telah kita laksanakan, seterusnya pembuktian melalui data sumber rasmi mengenai kejayaan projek, tuan-tuan, di bawah perspektif outcome. Begitu juga dengan laporan untuk impact projek dan juga pembuktian, sama. Kita tengok pencapaian, faedah dan juga pembuktian melalui data. So, of course, kedua-dua maklumat yang kita laporkan di bawah outcome dan impact ini takkan sama, disebabkan oleh outcome dan juga impact. So, ada peringkat-peringkat ke atas outcome, ada peringkat-peringkat ke atas impact. Okey, so untuk video pembelajaran pada kali ini, saya tidak berhasrat untuk menerangkan secara lebih terperinci untuk outcome dan impact. Kenapa? Ia memerlukan satu kelas yang agak lama untuk tuan-puan faham mengenai intipati ke atas outcome dan juga impact berkenaan. Tetapi saya akan bahawa ianya sangat penting. Kenapa? Dia merangkumi 53% di dalam projek KIK yang tuan-puan laksanakan di bawah perspektif keberhasilan projek. Baik, tuan-tuan dan puan, kandungan nombor 5, iaitu kandungan yang terakhir di dalam keperluan laporan dokumentasi adalah potensi pengembangan inovasi yang membawa markah kepada 10 markah di bawah komponen potensi pengembangan inovasi. Membawa maksud bahawa, tuan-tuan dan puan, di bawah potensi pengembangan inovasi ini, 2 perkara penting yang akan dilihat ke atas projek Horizon Baharu KIK, tuan-tuan dan puan, yang mewakili jabatan dan juga agensi, tuan-tuan dan puan, iaitu tahap ketersediaan teknologi ataupun sistem ataupun proses yang telah dijadikan sebagai projek, tuan-tuan dan puan. So, maknanya sejauh mana projek yang telah dihasilkan tersebut telah pun diaplikasikan di jabatan, tuan-tuan dan puan. So, apakah keberhasilan yang telah diperolehi? So, apakah pencapaian yang signifikan ke atas penggunaan produk yang tuan-tuan bangunkan di bawah projek Horizon Baharu KIK berkenaan? So, produk tu boleh dalam bentuk perkhidmatan, boleh dalam bentuk peralatan, boleh dalam bentuk sistem dan sebagainya. Saya telah jelaskan apa maksud produk di dalam
video saya yang sebelum ni, di bawah pengenalan ke atas kepulauan pelaksanaan projek KK. Baik, seterusnya tuan-tuan, di bawah kandungan nombor 5, potensi pengembangan inovasi ini juga diminta supaya kumpulan berkenaan menyatakan tahap replikasi berkenaan ataupun tahap seboleh mungkin tuan-tuan telah pun masuk ke dalam aktiviti untuk mengkomersialkan produk tuan-tuan di bawah projek Horizon Baru KIK. So, tahap replikasi ini lebih signifikan kalau sekiranya kejayaan telah pun dibuktikan di dalam jabatan kita dan produk tersebut telah juga dibuktikan bahawa telah dikongsi bersama dengan mana-mana jabatan lain. Sebenarnya jabatan lain, contohnya Intan mengeluarkan satu produk dalam bentuk sistem, dan sistem itu telah pun dikongsi bersama dengan jabatan lain, dan sistem itu telah menggunakan sistem itu sepenuhnya. So, kalau tuan-puan boleh buktikan bahawa aktiviti tersebut telah pun berlangsung, dengan mudah tuan-puan dapat 10 markah. Tuan-puan, so saya harap tuan-puan faham apa yang dimaksudkan dengan replikasi. Dan seterusnya, kita tahu bahawa di dalam PTPA dengan 1 tahun 2016 ni telah memberi peluang kepada kita supaya projek yang telah kita bangunkan di bawah HBKIK ni bukan saja-saja kita nak lakukan berdasarkan kepada untuk keperluan memenuhi keperluan aktiviti HBKIK, dan seterusnya kita gunakan produk kita tersebut untuk digunakan pakai di dalam jabatan kita saja. Tetapi di dalam perkara ini dibenarkan untuk kumpulan berkenaan meneruskan agenda pengembangan projek tersebut melalui aktiviti pengkomersialan. Mana dijual lah produk tersebut. Tuan-tuan, so of course bila nak jual mengikut peraturan perintah-perintah am, kita sebagai pegawai awam tidak dibenarkan untuk meniaga. Tak boleh kecuali dengan kebenaran. Agak susahlah atau cara berkenaan, tetapi tuan-tuan dibenarkan melalui aktiviti, melalui pelantikan wakil-wakil ataupun ejen-ejen bagi pihak kita untuk mengkomersialkan hasil projek tuan-tuan di bawah Horizon Baru KIK. Tuan-tuan, so ada pelaporan ke atas aktiviti pengkomersialan tersebut yang akan dinilai oleh panel bagi membolehkan tuan-tuan mendapat 10 markah berkenaan. Contohnya, produk yang telah dibangunkan oleh kumpulan Horizon Baru KIK berkenaan sekurang-kurangnya perlu didaftarkan di bawah Intellectual Property IP. Setidak-tidaknya kita cubalah untuk daftarkan produk kita ni di bawah HBKIK ini mengikut keperluan yang telah ditetapkan oleh MyIPO ataupun lebih dikenali sebagai Perbadanan Harta Intelek. So, itu keperluan syarat dia di bawah potensi pengembangan inovasi secara ringkas. So, dengan itu tuan-tuan, saya telah pun menerangkan tentang keperluan asas untuk penyediaan laporan dokumentasi bagi memenuhi syarat keperluan untuk melengkapkan projek di bawah Horizon Baru KIK. Tuan-tuan, sebagai rumusannya, terlihat bahawa pembahagian skema pemakahan laporan dokumentasi lengkap projek HBKIK itu adalah berdasar pada 5 kriteria utama tersebut, dan di sini adalah pembahagian skema pemakahan berkenaan. Dan jumlah keseluruhan adalah 100, tuan-tuan. Jadi saya dah lihat, saya dah dapat membuat rumusan bahawa apabila tuan-tuan nak menyediakan laporan dokumentasi berkenaan, tuan-tuan kena study ni. So, tumpuan harus diberikan kepada perkara nombor 4, keberhasilan projek. Kalau produk tersebut tidak berupaya untuk meneruskan pelaporan ke atas keberhasilan projek, tuan-tuan hanya akan dapat dalam lingkungan 33 markah saja. So, disinilah aspek yang paling penting yang perlu ditekankan oleh tuan-tuan di bawah HBKIK. Dan seterusnya, seperti yang saya terangkan, latar belakang kumpulan, signifikan pemilihan projek, tindakan persaian dan juga potensi pengembangan projek 10 markah tersebut boleh kita lengkapkan pelaporan tersebut mengikut kriteria yang telah saya nyatakan untuk membolehkan tuan-tuan mendapat full mark 100. So, tidak mustahil boleh dapat 110 mark di dalam kriteria penilaian berkenaan. Tapi walau bagaimanapun, dinasihatkan supaya tuan-tuan janganlah terlampau
menumpukan ke atas penilaian tersebut, yang yang perlu ditumpukan adalah di dalam kriteria pelaporan berkenaan. So, kesemua keperluan-keperluan tersebut sebenarnya akan dijelaskan di bawah program khusus yang kita sediakan, iaitu kursus asas Horizon Baru KIK, yang sentiasa kita adakan secara berjadual di intan kampus Wilayah Utara. So, untuk itu tuan-tuan, saya sudahi liputan video pembelajaran pada kali ini. Semoga tuan-tuan mendapat sekurang-kurangnya asas kefahaman dan juga keperluan mengenai syarat-syarat untuk penyediaan dokumentasi di bawah projek Horizon Baru KIK. So, tuan-tuan boleh hubungi saya pada bila-bila masa melalui maklumat berhubungan yang setelah ini untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. So, sekian untuk itu. So, kita akan berjumpa lagi di dalam video pembelajaran seterusnya. Untuk itu, saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.